Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. Allahumma waffiqna li isabatis shawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Dia kata Imamul Ghazali, ia boleh baca Al-Ghazali dan dia boleh baca selaginya Al-Ghazali. Boleh baca dengan takhfif dan boleh baca dengan tasydid. Tu ya dhabit lafaz ni, boleh baca Al-Ghazali. Dan boleh pula baca Al-Ghazali. Itu dia panggil apa tu? Itu dia panggil mansub dia. Nama dia hak penuhnya nama Muhammad. Dia sendiri punya tubuh nama Muhammad. Ayah dia nama Muhammad. Tok cik dia pun nama Muhammad. Tu tiga lapis keturunan itu nama Muhammad belakang. Ia sendiri nama Muhammad, ayah dia nama Muhammad, dan tok cik dia pun nama Muhammad. Adapun Al-Ghazali itu dia panggil nisbah dia. Al-Ghazali yakni seorang yang dibahasakan kepada Ghazal. Ghazal tu apa? Ia telah bergatih benih untuk tenung kain. Tu. Pasal apa dibahasakan dia tersebut kepada benda tu? Kerana mak dia ni pandai gatih benih untuk tenung kain. Lalu tu dibahasakan dia tu kepada Ghazal. Al-mansubati ilal Ghazal. Ghazal tu mana bergatih benih. Supaya panggil berapa bahasa siap panggil apa? Bertenung kain bahasa Melayu. Allah ni kalau kita naik ikut surat ke pemerian kau ni,
Boleh kita tengok lagi cara dia bertenung kain. Itulah salah satu daripada ma'isyah bagi keluarga si nama Muhammad bin Muhammad tadi. Oleh kerana ma'isyah kehidupan dia tu dalam sebegitu benda, maka dibahasakan dia tu dengan kata Al-Ghazali, yang dibahasakan kepada bertenung. Tu radhiyallahu anhu wa ardahu. Imam Ghazali kata ya sebenarnya radhiyallahu ni ini golek gi pakar pada sahabat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Golek sirah taradhi ni dipakarkan kepada sahabat Nabi. Maka Imam Ghazali ni bukan dia sahabi, bahkan dia ni orang sungai jauh dah dengan korup-korup sahabi. Lepas tu kan boleh kata radhiyallahu anhu juga ni. Kata Tok Guru, ini satu istilah yang dipakai oleh ulama tasawuf. Oleh kerana dia tengok kata sifat orang ni sifat Imam Ghazali, dan banyak lagi orang-orang seumpama ni kalau kita mengaji dalam tasawuf. Sifat dia nya bila dia ukur dengan sejarah hak yang bersepakai dengan dia oleh para sahabat. Bila dia ukur dengan perangai dan menung, patut ambil meritak dia. Jadi bertekah tak jauh mana. Jadi bertekah tak jauh. Lalu itulah dia kata tak salah lah kita kata dia kata radhiyallahu anhu. Jadi we pekak serupa dengan demon. We pekak serupa dengan sahabat. Ini kata Tok Guru salah satu daripada istilah yang telah digunakan oleh ahli tasawuf. Bila dia tengok syekh dia tu berpangkat dengan martabat tingginya, dia kata radhiyallahu anhu, walaupun dia tu bukan sahabi. Tak ada apalah istilah demo. Kita tak sudah kagu lah tu. Imam Ghazali kata kan ini nak masuk cara hak tangga pertama, hak pekak pertama. Ia kata al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Bermula aqabah yang pertama. Aqabah yang pertama itu iaitu dinamakan aqabatul ilmi. Dia panggillah tu. Dah ayat dah apa ni? Kitab Minhajul Abidin, dia susunnya 7 aqabah. Aqabah pertama Imam Ghazali letaknya aqabatul ilmi. Aqabah yang kedua aqabatul taubah. Aqabah yang tiga aqabatul awaid. Ini kajian Imam Ghazali setelah dia buat ulang kaji. Bila seorang hamba tu turun dalam medan ibadat, terjun dalam medan ibadat, maka 2, 3, 4, 5, 7 perkara ni lah ia kena menghadapi. Bila kita turun dalam medan ibadat, nak buat ibadat kok mana aku ni tak pandai ni. Ia kena belajar. Hati panggil aqabatul ilmi. Bila kita belajar pandai siap dah, cukup dah lah cara Allah qadar kita nak buat amal ibadat tu asal boleh pergi dah. Tak payah lagi kita cemar dengan Tuhan. Kita cemar dengan Tuhan. Maka nak buat ibadat dalam cemar begitu, waktu boleh tapi tak lajak dia panggil. Tak jadi tak menanggak dia panggil. Sutar ke mulabuh dia belakang lalu. Dia panggil tak ada apa terus dah. Pasal apa? Kerana hati kita cemar dengan al-mutaqarrab bihi. Kita cemar dengan benda hak yang kita nak menghadapi dengan dia tu, hati kita cemar.
maka ia panggil semangat tak lawe. Untuk kita nak buat segala kecemaran itu nak buat lagu mana? Kita kena taubat dengan Tuhan ya dulu. Ia panggil depak dengan akar batu taubat. Bila taubat cuci sudah lirah dah dengan Tuhan, nak pergi tak boleh lagi, duk tapai pula dah. Terkadang tapai dengan balok ujian, terkadang tak banyak cara lah. Maka pada ketika tu kita kena lakah aqabatul awaik. Ni hak Imam Ghazali buat kajian, seorang tu nak boleh jadi sempurna dalam pada ibadat, ia kena lakah lepas 7 aqabah tadi. Apa ni? Dia nak surah dah ni. Tiap satu aqabah dia nak hurai mengikut Allah Taala buka ilham wik dia. Ni kita tupai ambil faedah dengan huraian dia ni. Mudah-mudahan dia beri kekuatan untuk kita, dia beri kekuatan bagi kita. Itulah harapan kita. Ia kata bermula aqabah yang pertama itu, iaitu aqabah yang pertama dinamakan aqabatul ilmi. Dia panggillah tu. Kata Tok Guru, aqabah tu gapo? Ia kata asal makna aqabah ni, aqabah tu asal makna ianya jalan hok duk keliling kok pinggir-pinggir bukit dah. Tu asal makna aqabah. Jalan hok yang kita duk lalu gi motong, hok yang kita duk lalu gi tengok derian luruh, hok kita duk lalu gi tengok wah jering. Nak gi yang mutu tak leh. Hanya kena gi jalan kaki je. Jeket gi kadang-kadang sepak dengan tokau batu geruk kubah tu. Kadang-kadang sakuk ngadui bandai pun darah merah kaki. Tu asal makna aqabah. Jadi nak ayat lagu mana? Mengikut pentafsiran Imam Ghazali, kita mengaji kita mengaji, kita belajar, kita menuntut ilmu ni supalah dengan kita duk berjalan kok sebatas jalan hak yang ada di jalan tu beberapa perkara yang menghalalkan kita. Nak ayat kita. Sebab itulah minyak kita derah habis tu. Dia kata kadang-kadang kita tu hak duk mari hari Selasa ni, mari boleh 2 kali Selasa, 3 kali Selasa, habis minyak tengah jalan. Berarti dah. Berarti tu tak ada mikir dak lah cara nak mengaji lagu mana dak dah. Pasal apa? Kerana jalan tu Imam Ghazali panggil aqabah. Gapo dia aqabah? Satu sebatas jalan hak yang duk lilik kat tepi-tepi bukit tu. Maka di jalan tu macam-macam, kadang-kadang ada ular kapok, kadang-kadang toko batu, kadang-kadang toko kayu, kadang-kadang duri bandai, mudah kita sepak. Lepas tu bila sepak sikit, mula paling belakang dah lah. Oh, gaji buat ngaji tahu mana lah. Lepas tu dia tambah becin sikit lagi kan. Lepas tu ngaji pun tak ada buat amal kali. Bawa molek masuk jahil setan betul-betul. Masuk jahil setan dia panggil. Setan nak kau tu dah lah. Lalu tu setiap orang ni kena ingat, kata bila kita turun dalam medan belajar ilmu ni, kita kena menghadapi beberapa halang ni. Gak kena kacau nak wilpah tu. Aku ni kalau sabit yang hari Selasa mau tak sahjak pergi kanal lah, aku tak boleh tinggal. Tu ia kena putus kita. Kalau dok main akik tok tambah lagi iya ke tak iya ni. Gano kita dok mengajar Selasa tak ada punya ayat Quran hadis ni. Dok main apa lagu ni sudahlah. Dia mari penyakit tu mula nak habis minyak tengah jalan dah lah. Dia gitu. Ingat molek dah.
Ya setan ni, ya pandai tipu. 10 Imam Ghazali sebut dalam kitab ni 10 wajah setan ya selik untuk tipu anak dia. Bukan sedua lah, 10 wajah dia kata, 10 jalan. Cara je dia itah nak masuk jalan mana ni weh. Oh jalan ni tak lu. Ayo pergi jalan yang kedua. Hingga sampai 10. Hak tu hak Imam Ghazali cari. Hak duduk dalam otak kepala dia tak tahu tanya no lah. Nampak dah? Tu hatulah dia guna istilahnya aqabah. Ingat boleh? Nah. Lalu tu kita nak lakah wi lepas aqabah ni. Nah, pertama sekali kita kena tegak dalam hati kita. Nah. Bergantung supaya pacak gatul di kaki tu. Selagi mana ia cerak darah tak kenyal, tak luruh, duduk situ. Pas kita mengaji apa sepatu. Nah, selagi mana aku ni timbul tak kering, tak habis, aku tak boleh tinggal buku mengaji situ. Kena dah hak kata apa? Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mu belajarlah ilmu mula daripada dalam sampai ke liang lehat. Nah, tu tempat kenyal je nyesuk situ. Tu. Ia kata muallif radhiyallahu anhu. Jadi muallif ni mana orang yang mengarang. Ni anak murid dia lah tulis ni. Nah, sebab itulah dia kata dia tak ada kata berkata aku. Kata muallif yani kata pengarang. Siapa dia katanya? Anak murid dia dak waya tu. Tok guru dia Imam Ghazali tu kata gini. Tu mana kata muallif radhiyallahu anhu. Imam Ghazali kata, maka aku berkata. Ini mula-mula dia bercakap dalam minhaj, dalam tajuk ni, dalam tajuk aqabatul ilmi ni. Maka aku yani Imam Ghazali berkata, aku katakan dan dengan Allah memberi taufik. Kalau dalam hak Arab gak wabillahi taufik. Tengok nak ayat terbaik orang berjuru. Ia nak bahas apa-apa, nak kata apa-apa, sentiasa ia bergantung dengan Tuhan dulu. Makna gana dan dengan Allah memberi taufik, dan bermula memberi taufik itu tertentu ia dengan Allah juga. Tu orang mengaji nahwu ya reti dah tu. Nah, masuk dalam kaedah kata taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Memberi taufik itu jadi mubtada muakhar, dengan Allah takluk mahzuf jadi khabar muqaddam, dan tu masuk pada kata memberi taufik belakang. Kita takdir ibaratnya dan bermula memberi taufik itu. Apa dia taufik? Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah Ta'ala jadi kuasa untuk buat ta'at ke hamba. Allah Ta'ala jadi kuasa buat ta'at tu di hamba dia. Dia panggil taufik. Nah, perkara tu Imam Ghazali kata tertentulah ia dengan Allah juga. Tertentu tu mari di mana? Ia panggil muta'allaq bagi dengan. Kerana dengan tu ia panggil buah raja asli, ia berhajat pada tempat takluk dia. Ia panggil muta'allaq. Kalau kita takdirnya bermula memberi taufik itu tertentu ia dengan Allah Ta'ala juga. Jua tu mari dana. Mari daripada kaedah kata taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Mendulukan akal barang ia sebenarnya kentak belakang. Gapo dia khabar. Nah, tiba-tiba barang hak sebenar kena tak belakang tu kita mari tak dapat.
itu dalam istilah orang mengarang ia kata yufidul hasra, memberi faedahkan tersifat. Nah, tersifat lagu mana? Yani bermula taufik ni, berkakah ni perkara ni tak ada boleh duduk di siapa pun. Hanya tetu dengan Tuhan satu je. Tetu dengan dia je. Orang lain tak boleh. Tu buku taufik. Ada pun buku hidayah, hak tu je belah dua. Ada hidayah dengan mana ira'atut tariq, ada hidayah dengan mana khalqul hidayah. Jadi hidayah ni kuasa belaka. Nah, kita boleh wi hidayah ke orang. Allah Ta'ala boleh wi hidayah ke orang. Tapi hidayah mana kana? Hidayah dengan mana ira'atut tariq, wayak jalan wi de mana apa. Ada pun hidayah dengan mana khalqul hidayah, hak tu pun tentu dengan Tuhan juga. Ni kena pergi bicara tempat dia sukalah. Nah, hei orang yang menuntut ilmu dan ibadah. Nah, lazimkan olehmu pertama-tama. Lakah gi ibarat. Lazimkan olehmu pertama-tama dengan ilmu. Lakah gi dulu. Lakah gi ibarat, lakah gi dapat dulu. Tu. Nah. Nak ayat tegana. Nak ayat kata puak hak nak turun dalam medan ibadat. Langkah pertama sekali kita kena ambil wak siapanya gapo? Iaitulah kita kena belajar, wi pandai, wi reti, wi jadi mahir, wi jadi nampak dengan secara cerah jelas sungguh-sungguh. Gapo ni? Tak ada kira, kita pakai umum lalu dah. Sama ada perkara yang bersangkut paut dengan amal ibadat poyo, perkara yang bersangkut paut dengan urusan dunia poyo, perkara yang bersangkut paut dengan kerjaan harian poyo. Kita pakai umum lalu. Nak we masuk lok, nak we kena dengan cara dia, Imam Ghazali kata lazim, wajib di atas kita ni kena bersepakai dengan ilmu dengan mana pandai. Kena pandai. Allah. Ya kena pandai. Nah, kita nak buat tepung buku, nak kita ke data demo. Tapi tuan tak pandai buat tepung buku. Orang beli sutik, buku tengok tepung penama lah ni. Bomek tak mulut buku-buku lepas boleh lentur siapa. Apa dah tu? Kita orang duk gegel lah ni ya, duk gegel buku tanah anak dia. Kita pun naik semangat nak tanya anak dia. Tapi tak pergi belajar wi pandai cara tanah anak dia. Nah, kita anak dia kita kok 3 bulan duk ketung. Mapuh podak, pucuk podak, minyak daun podak. Letih lana dah 3 bulan tu. Nah, pasal apa? Kerana kita tak pandai. Tengok orang tanah gantik. Nah, lepas tu nak buat lagu mana? Kena pergi belajar dia orang pandai. Cara tanah anak dia, nak derah naik buat lagu mana? Ayo ya. Sebab ya tu kita tanah tu 3 bulan dah duk ketemu. Mapuh pun tak, pucuk pun tak. Kawan tu tanya tu dah, kau nak tanah buat lah no. Ya tak pakai punggah pasti ingat gali-gali lu mempo. Tanah lagu tu tak boleh makan diri ya kata. Apa dah? Lepas tu nak buat kan hayah aja gini. Punggah belah pasti turun dah. Lepas tu kalau nampak tunye ya tu duk pula tak turun betul, kerak tahu dulu. Kerak tahu mapuh hak tu mukata. Orang pandai ya tafsir lah. Hak tu mukata. Tapi mengikut pengalaman aku kena buat lagu tu.
Oh gitu, sabik pun aku tanah duk ketung tu saya naik pun. Lebih-lebih lagi dalam urusan amal ibadat kita. Allah ni enggak ada. Kalulah kita buat tak kena, tak ada pedoman yang nak boleh hukum kata kena tak kena, jagalah kita akan temu dengan kesesalan besar di akhirat esok. Nah, bila kita masuk dalam kubur, didapati tak ada sekarang habuk balasan dia. Nah, kita pun berhujahlah dengan malaikat bapa, malaikat muak lagu ni kat aku. Sedih aku duduk tak ada niat ni dah. Aku dua amal semaya tak biasa tinggal, tak biasa putus, tak biasa pelak langsung. Jangan jadi lagu ni. Malaikat jawab kata mu buat amal terbetul, tapi dalam bab bersuci untuk beribadat mu tak ada amati mana. Habis dah. Nak jawab pun tak boleh dah kita. Ambil air semaya tak kena, semaya pun tak kena. Habis situ. Nah, ulama kecek dalam kitab dia kata serupa dengan orang tinggal di kereta api. Kita hak kereta api tinggal, boleh ke kita nak duit kalau nanti ku suta boleh? Tak dah. Habis kan? Itulah. Nah, jadi kita suruh dengan secara borangnya segala-gala urusan. Kita pakai gitu lalu. Sama urusan hak bahasa duniawiyan ataupun urusan hak bahasa ukhrawiyan. Imam Ghazali kata lazim ni mana wajib. Mu nak turun dalam medan tu lazim, yakni wajib mu kena pandai. Atau kata dengan ilmu kena pandai. Nah, nak buat tepung buku kena belajar, nak buat roti canai kena belajar, nak tanya anak getah kena belajar, nak tanya anak dia kena belajar. Lebih lagi nak beribadat untuk kejayaan yang abadan sarmadan dalam syurga. Hak ni lebih lagi kita tak boleh buat dengan secara jahil, tak boleh buat dengan secara metak bergagal, tak boleh sama sekali. Tu dia. Hanya kita kena buat dengan belajar. Jangan malu. Aku ni tua geda umur 60 ni nak pergi betul kunut. Kunut tak apalah, sunat abad je. Silap situ boleh duduk lagi. Nah. Aku rasa nak pergi betul Fatihah dengan tahiyat, jangan malu. Nah. Gi beradak aku ni duk rasa sakut buku Fatihah dengan tahiyat ni. Duk rasa tak licin mana ni. Tak apa, terus baca tengok. Tu. Nak besin tu. Nah, dalam gelengge ni kita jangan malu. Ayah dia sekarang kata. Dalam gelengge kita jangan malu. Sebab apa? Dari luar gelengge ni malu tak pakai ayah. Tu satu segi bab tu. Kita ni dalam bentuk ke hak ibadat hak bahasa zahiriah ni lakah lepas melakah dah. So laginya kita tanya malaikat. Gana tak ada tulis pos sekarang, pahala tak ada sahabuk ni. Malaikat jawab kata semasa muduk tak dunia ni mudah buat bukan kerana tuai yo. Patutlah ni aku diperintah supaya wayak kamu suruh ambil balasan di mana. Sudah juga. Tak usah ambil dia tu sebab muak bukan kerana dia. Untuk kita nak lakah wilpah benda tu kena mengarung dalam ilmu tasawuf lah. Kalau ni bab fiqh. Nah, tu. Satu kata dengan ilmu tu dia panggil bozaidah pada maf'ul bagi lazim. Lazimkan olehmu tu dia panggil, kalau hak Arab ya ibarat kata alaika bil ilmi. Fa alaika bil ilmi, maka bil ilmi itu terjemah Syekh Daud dia kata dengan ilmu. Nah, dengan tu dia panggil bozaidah pada maf'ul bagi alaika. Zaidah li taqwiyatul hukmi dia panggil.
doa sikit bila sebut hari gak kita semana aku ni dah berkakah tak cukup patu nak buat persiapkan kakah pun matahari dekat nak asar dah ni iba semana dah lah. Lalu tu Imam Ghazali doa telah memberi taufik akan dikau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggil doa daripada seorang ulama yang diakui oleh Nabi. Makna kana mintalah Allah Ta'ala beri taufik akan dikau ni supaya engkau ni boleh berjalan, boleh lalu, boleh turun dalam padan ilmu ni hingga sampai berjaya dalam padan ni. Amin. Tu doa daripada Imam Al-Ghazali. Ia panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Tu. Dengan maknanya Allahumma waffiqni wa iyyakum. Mana gitu. Ya Allah, mintalah engkau beri taufik akan daku. Imam Ghazali sendiri dia pun nak juga. Wa iyyakum, dan akan buat kamu semua hendak mengaji kitabku ni. Nah, apa makna taufik? Yang Allah Ta'ala beri jadi lembut siku lutut kita, boleh kita berjalan mengarung dalam aqabatul ilmi ni hingga sampai berjaya kita. Tu doa daripada seorang ulama. Nah, tasawuf. Sebab apa boleh engkau suruh kamu tu lazimkan tu dengan mana wajib tu, kerana dia terjemah daripada kata fa'alaika, lazimkan yakni wajib. Sebab apa boleh aku wajib di atas wakmu ni kena belajar, maka bahawasanya maka tu dengan mana kerana bahawasanya ia ilmu tu kutub. Baca itu, baca kutub. Kutub ni bukan kutub hati tu dak ni. Kerana bahawasanya ia ilmu tu kutub. Baca itu. Apa makna kutub? Ya'ni paku. Hak ni pun kena kecek, kena wayak panjang sikit, takut pok-pok kita ni terlupa. Paku gapo ni weh? Yang dimaksudkan paku di sini ni bukan paku hak kita buat paku kasar, paku jeria, bukan maksud paku tu sangat. Kutuk-kutuk di sini ni mengikut Tok Dala dia terjemah kata inah. Ni sebut inah tak nampak lah dia. Tak nampak lah. Budak lah ni jangan kata inah, kita tanya tergeluk lah mana. Tak pandai dah. Geluk tak pandai, geluk lah mana, tak tahu lah mana. Inah, dia panggil inah. Hak ni jawab kata inah, hak buh di tali hidung lembu tu. Tu panggil inah. So laginya dia panggil inah juga. Pasal apa tu urut ayat dia panggil inah juga. Jamai dulu jamai timur debu puluk, debu jemoh. Bila kita nak buat cacau, bila kita nak buat cendol, nak haru kolah, kita kena berah. Berah bekok boleh sepetang sepagi kan, maka kita ambil berah tu buh dalam lesung kisah semin zaman dulu kan. Ada lagi lesung kisah tu. Tu email itu kata panggung jiran tak ada lagi mah ya. Akak kita tengok lesung kisah zaman dulu. Lesung kisah zaman dulu ni betul ke yang lagu mana? Ya ada tapak hadut sila tu sah. Hadut sila catok mak dah. Waya atas sila pun orang tak kerti pula tu. Lepas dia ada so lagi dia tok dah tu. Dia tok dah tu, lepas tu dia kat buah tangan dia selit kayu, lepas tu pisang tu pusing tu. Lepas dia ada lubang buah perah letak ni. Gitu tak? Tu dia. Nak tanya kata berapa apa benda hak duk pegang antara hak letak hak lewat. Jawab.
Ya ada seputung kayu lebih kurang besar. Lebih kurang besar ni seputung kayu tu dah. Ya buh sama tengah hak bawah. Pandai teknik orang dulu ni dah. Ya buh sama tengah tu, payah ambil hak tokol atas tu kita bak dah tu. Lekat gitu. Gak ya duk pusing, duk pegang di tangan, duk pusing keram, mesti serang, tepung hak ya kisah hancur tu, derah cerut, tubik kok parit je tu. Nampak tu dah? Kalau hak lapis umur 20 lah ni tak tahu dah. Nak tepo duk ya tahu aku tak tahu dah. Ni saya lah. Dah kakak orang Melayu zaman dulu ni habis dah. Nah, itulah. Jadi hak Syekh Daud terjemah kata paku ni kena ke apa? Kena pada kayu seputung hak besar ni dah. Kayu seputung hak besar ni hak dak buh tengah dah. Tu dia panggil kutub. Itulah dia panggil inah ataupun turut hak Syekh Daud terjemah yang ni paku. Hak tu kena hak tu asal makna dia. Gak hak toko litah dah. Hak toko litah tu ia tak ada jadi mutagi karuk dah. Ia boleh duk kisah tepung pisah beras hak kita kena bekak tu hacur dah jadi tepung dah. Pasal apa? Kerana seputu ni dak pegang. Kerana inah tu cuba tak ada hak tu. Oh, tak ada hak tu kita kisah tu kok musim jatuh le parit ia bak lalu dah. Awak dah. Itulah. Baik dah. Kemudian tu jadi Imam Ghazali dia kecek kata qutbuddini wad dunya. Bukan main tu ya guna. Muga tu Imam Ghazali kata sebagai inah, sebagai paku agama, paku dunia. Oh, bukan main tu. Nah. Tu muga tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab muga tu lah berjayanya boleh kita makan cacau, makan cendol, makan kol lah. Sebab benda tu. Cuba tak ada hak tu. Bisa dah. Tak kena makan dah. Macam gitu. Sebegitulah juga Imam Ghazali kata ilmu ni ialah inah, ialah kutub apa tu hak ia kecek di tempat lain. Ia tak kata kutub saja, qutbuddini wad dunya. Ia telah kutub paku bagi agama dan paku bagi dunia. Makna kan urusan agama tak boleh pergi kalau tak pandai. Urusan dunia pun supaya tu juga tak berjaya sama sekali kalau tak pandai. Lepas tu nak pergi pandai lagu mana? Kena belajar. Kena belajar dah lah. Tu panggil ilmu. Gak dia kata kalau kita nak kata asah boleh tak? Abo kata nak tepo pun tak apalah, tapi reti tu dia kena tu tak apa. Syekh Daud panggil paku. Kita nak kata hak tu asah boleh. Demo ni pula nak kata tu perdu hak mula-mula sekali. Demo ni kata tu tunye hak semati serahlah. Tapi nak kena tu itu dia. Kerana ulama buat kaedah al-ibratu bil musamma la bil ismi. Hak duk kira besar sungguhnya di benda, bukan di nama. Nama nak panggil apa serahlah, tapi kena benda. Sebab itulah orang kat hulu duk letak nama tepung tahi kucing tu. Nak kata turut nama letak kat tepung tahi kucing. Sudah nak makan apa tak lalu tepung tahi kucing. Orang kat hulu kita dah. Orang kat hilir, ia jadi hilir kit bahasa dia. Tepung kelomak habu. Bawa boleh kira. Naik kat hulu tu tepung tahi kucing dah. Tak apa ulama tak apa. Mu nak panggil apa tak apa, tapi reti tuai dia. Al-ibratu bil musamma la bil ismi. Ingat deh. Ni ya wayak spesifik.
Dan di atasnya, di atas ilmu ni tempat idaran, tempat duk musing. Nak masuk lok ke tidak masuk lok seketika musing, itu terhenti di atas ilmu. Masya Allah. Nah, kita nak musing ya duk tak ada ni ya kena musing. Musing lah, hulu hilir naik jatuh atas bawah. Kalau nak masuk lok dia, kita kena musing ma'al ilmi serta ilmu pengetahuan. Jangan musing abjada. Tak masuk lok ya rugi dah. Tu kata Imam Ghazali. Dan di atasnya, di atas ilmu ni tempat idaran, yakni tempat musing segala-gala. Urusan dunia juga urusan akhirat. Ia kena musing di atas ilmu. Nah, baik pada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Lebih-lebih lagi urusan hak sakut dengan kejayaan akhirat. Hak ni ia kena musing mengikut ilmu pengetahuan. Ngabjada tak leh. Ngabjada ni pakai tak leh lalu dah. Ya deh. Satu, ni sebagai nasihat untuk jadi mukaddimah bagi Imam Al-Ghazali kepada kita hendak tadah kita ia dapat. Dan ketahui olehmu pula, salah kata kita, bahwasanya ilmu dan ibadah itu dua permata pula dah. Tu dia. Dan ketahui olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah itu dua permata, yakni seperti dua permata yang sangat mahal harga. Ia bagi kecek dalam bentuk tasbih baligh. Dihazahkan akan adat tasbih serta dengan wajhus syabah. Itu dia. Permata yakni seperti dua permata. Serupa pada pihak mana? Pada pihak maha harga dan nilai tinggi manakala kita buat satu benda dengan ilmu. Tu wajah syabah ni. Bila kita buat satu-satu benda tu dengan ilmu, maka nilai dia tu tinggi. Lazim daripada nilai tinggi itulah harga dia pun menambung. Kenapa tu? Dia model cerita welah ni. Orang bangun ni. Orang bangun ni katalah ya borangnya 100 juta bangun ni. Bangun dia 100 juta ni mesti kena buat turut plan dia. Silap plan dia, bangun dia 100 juta ni, walau skop pun nak buka tak boleh. Kita tak? Lepas tu cara yang nak cek kata buat turut plan tak turut plan tu dah. Hak zahir mudah. Kita tengok kena dah rubek tu baik lah ni, kita capur sia sikit. Tapi hak dalam ni, dalam tiap pakai besi apa putung, besi apa hong, ikat gelar dia tersengai apa sing. Ia nak tahu waktu buat lagu mana? Ia ambil satu alat kita dinai. Ni hak alat moden lah ni. Kita alat dinai dah tu baik habis. Serupa kedak dengan plan hak aku suka membuat. Kalau tak serupa, pelak sikit 100 juta pakai soyak tak habis. Nak buka duit tak boleh. Tu nak ayat tegak apa tu? Keutamaan ilmu pengetahuan hak yang bersangkut paut dengan urusan dunia. Hak akhirat lebih pada tu berkali ganda. Allah, sahabat itulah dalam kitab ni dah. Banyak kitab-kitab Minhaj ni Imam Ghazali buat cerita. Atau As-Salami. Ya cerita tak apa, ini boleh pakai masa panjang. Dia duk jual kain. Atau As-Salami, dia duk jual kain. Duk jual kain ni dah, duk jual kain di lorong tu.
Patutnya mari di pelangai sore tu berhenti tengok kain dia, tengok pergi. Tak ada kata apa. Nah. Mari hak sore lagi pula tengok berhenti akik tengok pergi. Dia duk mikir, mana tak ada pihak nak gori kain ku pagi ni. Nak pergi cari pelaris kok mana. Mari dia orang yang tiga ambil kain dia duk tengok. Orang yang tiga ni ia buat ganas mulut sikit. Ia tanya kata, ni nak tanya tuai kain ni berapa sebidang ni? Atok jawab kata, hak amo duk tok tu 500. Kain molek Tapi dia kata boleh kecek lagi kalau dia mau tawar 505 kita nak wis lalu. Tapi kalau tawar 405 tak kecek sikit lagi boleh. Orang yang ada jamah kain dia tu katakan dia kata kain ni kalau turut embanya 300 tu mahal. Kalau turut embah orang ni 205 je. Atak tu gitu dah. Tak apalah. Kawasan ni petok kaya, dia kata kawan tak boleh hui ke tu. Sebab modal kawan buat pun tak cukup ke tu. Dia tok kaya pergi. Jadi bila dia pergi tu atak sana dia teriak. Teriak pun budak. Teriak si semua budak. Nah. Duk suta kawan tu dia pergi lebih kurang dalam 10 store itu lebih kurang itulah. Dia tengok tuai kain tu duk teriak dak dia paling mari semula. Dia tanya dak kok mana boleh duk teriak ni cari sedih sakit hati kat amba tawar murah ke kan? Dia fahamlah tu. Jadi salah hamba kita tawar murah nampak kata wak hina barang demo ke kan? Tapi atak ni dia tak ada duduk situ. Dia pergi tinggi pada tu. Dia kata kan? Dia kata dak bukan sabit dengan buku demo tawar. Dia kata bila demo waktu tubik makalah supaya tu amba mula mikir. Dia jawab. Amba mula mikir lagu mana? Amba dak tenung kain ni dah. Dalam pengetahuan hak yang amba dapat selama pengalaman duk tenung kain ni jauh daripada mana lagi dah bukan sekat amba tok nenek amba lagi duk tenung kain jual ni didapati orang dalam kampung amba tu kata kain kita ni lah kain hak berkualiti sekali. Orang kampung kata gitu. Orang kampung kata kain hak tubik daripada rumah ni kain hak pun nampak tinggi sekali. Semua orang masuk. Kalau kain murah ni dah, orang tak tawar dah. Sebab apa? Dia mau tahu tu kain molek sungguh. Foto pelekat cak krisi lah. Tapi dia kata demo ni, amba faham kata demo ni lebih arif, lebih bijak, lebih pandai, lebih mahal dalam bab kain daripada orang yang duk puji kain murah. Sebab apa? Dia berkata kain ni kurang molek lagi. Dia kata dia mikir situ bobo boleh duduk lagi. So lagi hak ya akak naik babak yang kedua. Dia kata kalaulah kain amba ni dikritik macam ni. Oleh demo lagu mana amma ibadat hak aku duk buat Malaysia sia malas. Tu. Pergi jauh demo tu demo tu pergi jauh. Sebab apa dia kata? Dia kata nukat. Dia panggil nukat. Nukat ni apa? Nukat ni ambil pada nakid. Nakid ni mana orang hak nak jual teh, orang hak nak jual cik. Ya kalau kita mengaji dalam ilmu mustalah hadis, satu perkataan, satu kalimah selalu demo tersebutnya nukat. Nukat ni mana orang hak nak teh hadis ni sahih atau tidak sahih. Nakid dah. Banyak dia panggil nukat. Jadi dia kata nukat bagi amal ibadat aku ni siapa dia?
Siapa dia nukot bagi ibadatku, hak dia nak cek amal ibadatku setelah aku masuk dalam kubur ni, siapa dia? Bukan orang-orang seumpama demon ni dah. Main dah lah. Hanya orang yang nak periksa tu nombor satu, malaikat. Bah malaikat nak periksa tu, dia tak main pasal ni muka tu. Dia tak main pasal ni. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tu kerja dia. Kita tak usah suak, tak usah main bawah meja, tak usah apa. Dia kata tak betul, kena tak betul. Dia kata betul, alhamdulillah. Nah, gak dia kata aku ni duk mikir kata kain hak yang aku tenung, hak yang aku buat ni habis dah dalam pengalamanku ni habis cuma dah. Tapi bila pergi bentang di atas orang hak bijak, orang tu jawab kata masih ada lagi kecacatan. Apatah lagi amal ibadat hak aku duk buat bila pergi betul di atas malaikat. Bila pergi betul depan Tuhan, kalau kita nak guna bahasa istilah siang kok maipan. Neno. Qadiyah tu lah dia duk teriak sangat. Tu cerita ni lagi kita akan temu. Tapi jangan tinggal ngaji. Nah. Itulah. Nah, tu hak yang buat tu dengan ilmu cukup lekat dah tu. Moga dia pengalaman ahli dah dalam bab tu. Lagi pun ada kritik lagi. So pula tu gapo tu? Urusan dunia. Yang kita nak beli pakai sehari dua sama tahu cari tahu. Dah gitu. Ada pun hak kita duk bicara di sini urusan akidah, urusan fiqh, urusan tasawuf ni bila kita berjaya lakah benda ni, kejayaan kita di akhirat esoknya ialah kita akan hidup selamat dalam bentuk berpanjangan. Nah, Tuhan akan berikan nyari ada ayat dah apa ni. Bawa bok sutir untuk cek nikmat oleh syurga tu pakai masa 1000 tahun. Tak dapat tengah lagi. Tu kejayaan hak Tuhan nak beri kita. Enggak baju kita pakai suluh dengan secara tohor-tohor. Pada kedak kita duk buat pesen ikut-ikut kita. Tak ada dapat tua daripada tok guru ke kata tak apa dah mu ni pandah lagu ni. Tak ada. Hanya buat cara-cara kita duk gamuk mai sore kita. Hak tu takut tu. Duk takut tu. Nah, itulah Imam Ghazali kata, jadi di atas ilmu ni lah tepat idaran. Yang ni tepat musim. Idar tak ada musim. Duk musim dalam wongkang tu. Nah. Apa saya tak sana. Dua permata yakni seperti dua permata. Seperti yakni pada pihak maha harganya dan tinggi nilainya. Tu aja sabah dia. Sabab apa kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang akal lihat. Sini ni kena kalah, kena takdir mudah seka lagi. Kerana keduanya, yakni kerana ilmu dan ibadat ni adalah tiap-tiap barang. yakni adalah kejayaan bagi tiap-tiap barang. Takdir mudah seka lagi. Dengan sabak ilmu dan ibadat ni lah Imam Ghazali kata berjayanya tiap-tiap barang yang akal lihat dan akal dengar. Nah, jadi berjaya benda tu pasal apa tu? Kerana dia turun dalam medan tu dengan ilmu dan dengan amal ibadat. Dan amal ibadat sini ke mana patuh turun. Nah, tu dia. Habis. Daripada karangan segala orang mengarang.
baca gitu tu, bukan baca mengerang dak tu. Lama baca mengerang tu, mengarang baca gitu. Deh, baca mengarang. Kok tak kena sikit kita surah saat ni. Kena dah tapi surah tak kena. Kerana keduanya, yakni kerana ilmu dan ibadat tu adalah tiap-tiap barang, adalah kejayaan bagi tiap-tiap barang. Bagaimana? Yen akau lihat dan akau dengar. Mula. Tak kena tu. Gapo dia barang tu daripada karangan segala orang yang mengarang. Baca gitu. Baca mengarang. Kita kata Imam Ghazali berjaya karang kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali berjaya karang kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Ibn Hajar berjaya karang kitab Tuhfatul Muhtaj. Syekh Ramli berjaya karang kitab Nihayatul Muhtaj. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berjaya karang kitab Al-Ibanah dia. Nak tanya kata mereka itu dapat kejayaan dalam bab tu kerana apa? Baca jawab. Kerana apa? Jawabnya kerana ilmu dan ibadat. Nah, kerana tu hingga siapa boleh jadi berpuluh jilid kitab, hingga siapa boleh jadi 20 jilid kitab adalah kerana ilmu dan ibadat. Tak ada kerana lain. Mungkin ada ayat buku, tak ada getah buku mata buku apa kitab dia. Dia berkeceknya buku ilmu dan ibadat. Ilmu ibadat kita buka tengoklah. Tu hak Imam Ghazali ambil dalil kata ilmu dan ibadat ni merupakan dua permata yang sangat mahal harga. Nah, ambil situ. Baca gitu dah. Daripada karangan segala orang yang mengarang. Jangan baca mengerang. Kalau mengerang tu mengerai orang demai tu. Bukan nak situ tu. Dan sini ni kalau boleh kata mengajar tu molek. Dan mengajar oleh segala orang yang mengajar. Nah, orang duk mengajar di bumi kita ni jok daripada mana lagi dah. Tak tahu mi dah kita pun mari di mana dah. Duk mengajar dalam bentuk ke buka pondok, bentuk ke buka sekolah, bentuk ke ceramah, bentuk ke kuliah. Pernah katalah. Nak tanyanya kerana apa tu? Kerana apa? Kerana nak heret manusia untuk beribadat dan berilmu pengetahuan. Dua. Dan berwaaz oleh segala orang yang wa'izin. Berwaaz asal mana wa'az tu nasihat. Nasihat kata tunjuk jalan, wayak jalan. Tu. Berwaaz oleh segala orang yang wa'izin, oleh segala orang-orang yang menasihat ke orang. Tak gitu. Orang ni duk ceramah. Tuhan dia bijak bab tu. Orang ni mengajar. Orang ni bayar. Orang ni buat kuliah. Bolehlah. Nak tanya kata tujuan dia buat benda-benda saat ni teh. Kerana apa tu? Saja. Nak hajak Malaysia jadi berjuru, nak hajak Malaysia duduk dalam siku makan siku. Tak gitu kan? Tu. Lepas tu nak jadi berjuru Malaysia makan siku Malaysia. Nak hala tuju pergi ke mana? Ilmu dan ibadat. Dua tu. Tak gitu.
Itu dua tu. Bila kita ada ilmu, khususnya ilmu hak manfaat dah. Oh, hak tu gak. Ia boleh tarik tuai, ia boleh heret tuai, jadi berjuru. Bila tuai tu berjuru, terjun turun dalam ibadat pun, jadi makan siku tiap-tiap perkara hak dia buat. Ya. Ya, kalau pengajar tu kena ke orang. Nah. Kena ke orang. Kalau kata pengajar tu kena pada orang. Kalau kata mengajar tu diri perbuatan. Jadi sini ni kokoi. Tapi hak ya kecek dulu dah. Daripada karangan, tu ya wak dengan masdar belakang. Daripada karangan dia mengajar tu atas itulah. Daripada pengajar. Pengajar tu kena ke orang lah. Dia tak masuk dengan kata karangan tu wa illa masalah tu reti. Dah, kalau kita tak ibarat dengan masdar belaka tu comel lah. Dan mengajar bagi segala orang yang mengajar. Nah. Tujuannya nak tarik manusia ke arah berilmu pengetahuan dan beribadat pada Allah. Tujuan tu je. Habis. Dan tilik orang yang menilai. Tilik sini yakni memikir. Tilik yang mana memikir, nazar. Dan tilik bagi segala orang yang menilai. Kita pak masdar pada fa'il dah. Atas pada kata karang. Gapo dia bagi hak yang akal hak dan bagi hak yang akal dengar. Daripada tilik orang yang menilai. Satu orang dah, ia duk mikir satu-satu benda tu dah. Duk mikir ke arah apa? Kita ni kadang-kadang kita duk kata ke dia, mu ni aku tengok kau tua kau kaluk dengan dunia. Kau tua kau tak ada, kau tua kau tak ada boleh tak tangan. Kau tua kau ngeh dengan masjid. Kita duk kata ke dia. Gitu. Sedap kita baca kok ke. Nah. Bapa kita baca ke dia lagu tu muka kita duk mari ke hari Selasa sekali sekala ke. Kok sedaplah kita muak demonya. Ia kata, aku ni pun bukan tak say supamu. Nak sangatlah. Tapi aku lah ni tak ada. Tak ada buku apa. Dia kata lah ni ada 3 orang lagi hak aku kena tanggungjawab. Tanggungjawab kok mana? Halal pergi demo dah. Hak 3 orang lagi tu hak tu duk mengaji tahfiz. Hak ni duk pondok. Hak ni pula nak habis kelas 10 tahun ni dah. Jadi 3 orang ni aku kena rak-farak penuh-penuh. Belanja sebulan tak kurang pada 9,000 kok hak sipu tali mati. Dia jawab kita. Dia kata. Bila dia jawab kita lagu tu kita nak katakan ke dia. Kita nak katakan ke dia. Berhenti pula demo fikir sendiri. Dia jawab kata kalau aku berhenti bila demo fikir sendiri tak boleh mari siapa tangan ni. Terpaksa nak berjaya sampai sini ni aku kena ada piping, kena ada tutung, kena ada heret demo. Mak tidak lucu pada aku kak luh weh. Dah kata. Dia jawab lagu tu kita boleh tafsir Quran dah. Hak kita mengaji saat ni. Dia jawab lagu tu kita boleh tafsir lah. Orang ni dia sangat-sangat mengutamakan ilmu pengetahuan untuk anak dia nak hidup di zaman yang tidak seperti dia hidup lah ni. Tengok buku ilmu tu. Dia jawab gitu tu buku apa tu? Buku ilmu tu. Itulah kata dan tilik sini mana mikir oleh segala orang yang menilai. Tu hak lapis, hak rendah sikit. Tinggi pada tu. Allah, tinggi pada tu lagi dah.
tetapi yakni bahkan. Tetapi itu dengan mana bahkan? Tetapi yakni bahkan tinggi pada mengajar, tinggi pada mengajar, tinggi pada wa'at tadi, kerana keduanya diturunkan segala kutub. Masya Allah. Dengan sebab ilmu dan ibadat ni lah Allah Ta'ala turun Quran sebuah daripada langit. Nah, dengan sebab amal ibadat dan dengan sebab ilmu ni lah Allah Ta'ala jam waktu turun sebuah Quran 30 juz daripada langit. Tu kata diturunkan segala kutub, bukan Quran sadak. Segala kutub ni mana? Nulah. Taurat, Injil, Zabur, Quran dan segala suhu-suhu hak diberikan kepada anbiya dulu-dulu tu. Tujuan apa tu? Tujuannya ialah kerana ilmu dan ibadah. Dan disuruh segala pesuruh. Apa makna disuruh segala pesuruh? Buat gini. Yani dilatihkan segala rasul. Surah itu hala. Yani dilatihkan segala rasul. Dengan sebab ilmu dan ibadat inilah Allah Ta'ala tabar rasul sejak daripada Nabi Adam hingga sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tu? Kerana ibadat dan kerana ilmu. Dua perkara tu. Ini benda hak telah dibuat kaji oleh Imam Al-Ghazali. Lepas tu kita kadang-kadang kita tak biasa dengar ni, kita gana gitu lalu ni. Teramu fikir tengok teramu fikir tengok klik kita tangan tadahi kak. Bila jeria tengok. Kena we Imam Ghazali kata Allah Ta'ala latih Rasul sakut dengan dua perkara. Sakut dengan ilmu, sakut dengan ibadat. Allah Ta'ala waktu turun segala kitab daripada langit ke bumi, sakut dengan dua perkara tu. Apa? Ilmu dan ibadat. Tinggi pada tu lagi pula dah weh. Tetapi kerana keduanya, yang bahkan kerana keduanya, kerana ilmu dan ibadat ni dijadikan bumi dan segala langit. Ulak dah. Allah Ta'ala jadi bumi 7 lapis. Allah Ta'ala jadi langit 7 lapis. Dan barang antara keduanya, antara langit dan bumi, gapo dia barang tu bayar situ. Daripada segala kejadian nilah, daripada bukit, buka, kayu, batu, laut, sungai, carok, baruh apa semua sekali tu. Tuhan buat dua tu, Tuhan buat benda-benda tu kerana ilmu dan ibadat. Masya Allah. No ayat. Kenalah ayat dua mata yang sangat mahal harga. Tapi boleh kita ni, kita rasa tak ada lah mana lah dah. Kerana kita tak tahu nilai-nilai dia tu susah juga. Tak tahu nilai dia panggil. Habis kat tu. Oleh kerana tu kata Imam Ghazali, hak yang aku duk kata sat ni hak yang aku duk kata sat ni tu, nanti aku nak bagi satu ayat. Lepas tu pakat mikir tengok kena ke tak. Ia kata maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitabillahi ta'ala. Kalau mudah puasa nak partisip benda hak aku kata saat ni, mungkin fikir tengok ayat hak tersebut dalam Quran.
tu dia. Tapi jaga molek dah. Kita mikir ni kadang-kadang oleh kerana bo kita tak cerah mana ataupun tali kita tu, tali hawa ikat timba tu pandok. Kadang-kadang kita fikir tak apa. Hidup kata pula kok mana Imam Ghazali ambil ayat ni tak ada kena mengena ni. Pasal apa tu? Bo kita dengan bo hak tahwi ke dia tak sama dah tu. Tak sama dah tu. Tali timba, tali hak ikat timba kita nak cedak air dengan tali hak ikat timba dia tahwi tak sama. Pandai hak kita sebab hak kita daripada hak dia. Hak ni kita kena taslim ke dia lah. Nah, Imam Ghazali kata memikirlah dengan secara halusi di dua ayat Quran hak Tuhan sebut ni. Mana weh? Salah satu daripada keduanya, dua-dua ayat tu firman Allah Ta'ala. Tuhan katakan Tuhan kata dulu pada ayat ni gapo ni lupa tengok dulu ada ayat ni ayat hak Imam Ghazali kerak ambilnya allazi khalaqa sab'a samawati wa man fil ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ayat kerak ambil sikit. Apa tengok dulu mana ni? Allah. Oh. Takut jatuh Allah boy. Ada tak ada begitulah ke kita ada? Muja jawab naskah harap. Naskah harap ada Allah. Ni barangkali dia panggil jatuh lah dah. Jatuh dari pihak nakil dia panggil. Gak kita tambah sikit bawa cukup bawa cukup selikuk je pak. Cukup selikuk je panggil. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa fil ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun. Baca molek Quran tu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Faham tu apa dia? Tak tahu dah. Tu ayat Quran. Deh. Tengok hak Syekh Daud kita terjamuh. Ia kata kan Syekh Daud terjamuh. Ia kata Tuhan yang menjadi. Tu. Jadi kalau tu hak Syekh Daud terjemah tu tinggal apa Allah seka tu. Sebab ia terjemahnya Tuhan. Kalau hak iskak ya wari kena terjemah sekat ni, ia menjadi allazi semosu kita dia. Ni tinggal dah tu. Jatuh Allah soalan ni. Bukan jatuh pada hak Syekh Daud ni, jatuh pada orang cak. Ia kata Tuhan yang menjadikan 7 petala langit. Allah Ta'ala kata aku tukar je buat. Jadi dia kata jadi dengan tamacak sendiri dia tak kena. Waktu salah besar tu. Tuhan kata aku tukar dia. Necang dia nya aku. Ni kita kena benda ni lah. Bukan jadi dengan sendiri supaya setengah-setengah firqah sesat tu kata tu, itu tak betul. Tak betul tu. Dan daripada bumi ufamanya jua. Kita baca hak Syekh Daud terjemah. Wa minal ardi mislahunna. Dan daripada bumi
Seufamonyo seufama 7 tolak langit jua yang ni bumi pun seperti juga. Nah, langit 7 lapis aku buat, Tuhan kata. Bumi pun walaupun tak biasa hidup puasa, tak biasa hidup gali, tak biasa hidup cocoh tengok, Tuhan kata 7 lapis juga aku buat. Oh ni kena ha? Kena ha? Nah, tu dia. Kita tukar dia tu weh. Tu. Tu kata dan daripada bumi seufamonyo seufama 7 telah langit. Kita ambil pengertian hak luar sikit. Nah, jadi dia sebut di dalam tafsir Sawi, ia kata gini. Ia kata Allah Ta'ala buat 7 lapis langit dengan secara tiba. Tiba ni mana berlapis. Lapis pertama, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis ni. Nah, sebab itulah kita dah dengar daripada cerita Isra' Mi'raj dah. Nabi kita naik langit pertama, minta buka pintu. Naik langit yang kedua pula, minta buka pintu. Dia kata jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua berapa? 500 tahun. Tak apalah hak tu kita tak tahu dah hak tu. Nah, bila ada ulama kata gitu, boleh jadi adalah mustanad daripada hadis tertentu, kita lah. Kita tak usah nak hidup suka ke tak apa dah. Pakai grammar. Nah, jadi siapa 7 lapis langit ni, ia ada lapis. Tu dia. Nah, lepas tu so lagi tu hak tewayat dapat tu. Ya tanazzalul amru bainahunna. Ayat lalu. Di antara lapis tu ada urusan Allah Taala iaitu yang menetap pada tiap-tiap lapis. Tu. Nah, langit yang kedua celah tu ada malaikat doa ibadat pada Allah. Di langit tu ada Baitul Ma'mur, macam-macam kita dah dengar dah. Hati dia panggil Al-Amru. Semua tu tuai dianya Allah. Dah. Tu buku langit. Selaginya buku bumi. Buku bumi ni ia berlapis supaya langit tu juga ke kan? Duk tanya siapa pun tak ada dia hidup jauh. Tak ada dia hidup kali tengok. Nah, dalam tafsir Sawi dia surah. Ia kata bumi pun nah, kalau faham daripada ayat ni hak dia kata mislahunna. Ni ulama kerja dia. Betul kita nak tinggal pada dia tak boleh. Nah, ia kata kalau kita faham daripada kata mislahunna, artinya bumi dengan langit serupa. Cuma dia dibahas di lafaz mislu. Mislu ni dia kata serupa tu serupalah, tapi bukan serupa pada tiap-tiap wajah dak. Hanya serupa tu fi aglabil wujuh saja. Tu dia. Gak sini tu ibarat kata mislu. Serupa langit lah. Dia jawab kata ya, serupa. Tapi serupa tu bukan serupa semua dah. Bukan serupa penuh-penuh dah. Tu dia. Maka di situ tu hak mai ulama mai duk kecek di bumi ni dah. Tubiknya 2 pendapat. Pendapat pertama ia kata langit dengan bumi ni serupa, segi lapis serupa. Artinya lapis pertama hak kita duduk ada kayu, ada tu, ada ni, ada tu. Inilah dia panggil isi langit ni, isi bumi ni. Hak kita dah ambil guna ni. Dalam tu pula ada gas ni macam-macam. Antara lapis hak pertama dengan hak yang kedua pun sengai sepatu juga dia kata. Sengai sepatu juga. Antara hak yang kedua turun ke hak yang ketiga pun sepatu juga.
Antara hak yang keempat, yang kelima, supaya tu sengai antara dua tu 500 tahun juga. Lepas tu gapo duk kat celah tu? Dia tanya, orang tanya tu, gapo duk kat celah tu? Dia kata hak ni ku nak jawab tak pandai juga, mungkin tanya korung dia tu. Jawab kau tu. Sebab korung lah ni dia duk turun ni. Duk turun tak habis lagi. Jauh daripada musuh gitu kan dah. Duk turun serak. Setengah kata sekunjung sehari duk turun. Tak suk lagi, suk dianya hari kiamat esok baru suk. Siapa dipatak bom tu je lapis tu, kiamat esok baru siapa. Gak dia kata kalau mu nak tahu kita tanya ya. Tu boleh nak wayak tak habis kalau. Duk lapis ke berapa tahun lah ni dah. Tapi kalau tanya puak-puak kita tak boleh jawab belakang. Dah gitu. Kita tanya puak tu puak hodok samruak bombing dah. Jawab mana puak tu? Kita dengar satu itu demo royak. Dia nak tahu tak sungguh ke tak kata orang seksa dalam kubur ni. Dia buat gini. Dia ambil kelang wong copik Dia ambil kelang wong copik tu, kita wong mayat. Kita wong mayat ya kamu dah. Lepas tu tinggal klik hidup dalam 2-3 hari dia ambil kelang tu. Kelang dah. Kelang wong copik ada takak gambar tu yang tak tahu dah. CCTV dia panggil. Dia ambil kelang tu, klik main buka tu, tengok gambar dalam kelang tu gambar duk sepatutlah tapi bunyi suara. Bunyi sepangat orang duk kelahi, duk balah, bunyi suara orang duk menguar, duk teriak takut pada satu-satu benda. Tengok tu dah. Terawak tengok tak seru main lah benda tu dah. Kita percaya Nabi wayak sudah. Nampak tu dah? Jadi kau yang kedua kata dalam bumi tu sepatutnya juga. Tujuh lapis ada sengai-sengai gitu. Patung gapo duk kat celah tu? Tu jawab tak tahu juga. Tu dia. Itu kawan yang kedua. Kawan pertama dia kata bumi tu pakai tupak terus, supaya nganing je. Dia kata gitu. Kawan yang kedua kata tak, bumi pun jadi ada sengai lapis-lapisan juga. Lepas tu kot celah-celah tu tak ada mengapa tu, tu tak tahu. Cumanya hak jadi kecek jadi panjang sikit. Dia kata dakwah Nabi ni, dakwah Nabi kita ni, dakwah Nabi, risalah Nabi ni, atas kita takdir kata ada di bumi lapisan yang kedua tu ada makhluk Tuhan hak pesen berakal, hak pesen boleh terima hukum taklifi. Sebab kita tahu ada di atas langit yang kedua malaikat. Nah, fardu kata ada di sana tu demo-demo tu, dakwah Nabi kita siapa ke dak demo tu? Patut kita tahu dah. Dia jawab kata dakwah Nabi hanya khas untuk hadut tahninya. Ni hadut tahni. Ada pun hadut bawah lagi, hak tu tak ada kena mengena apa. Nampak? Itu dia sebut di dalam tafsir Sawi muka yang ke-218 juzuk yang ke-4. Itu tafsir ayat ni. So situ. Mana sana ni? Dan daripada bumi upamanya jua diturunkan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang menjadikan sana antara 7 petala langit dan bumi. Ia dimaksudnya bumi dunia, hak nisbah pada bumi. Walaupun ia cakap dengan antara, tapi maksudnya ialah al-ardul ulya, bumi hak atas sekali ni, hak kita duduk ni lah, hak kita duduk ni. Diturun akan pekerjaan Allah. Kerjaan di sini ke apa? Tanda situ. Yakni wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kandang kerjaan
Kerjaan Allah. Gapo dia dikandaki kerjaan di sini? Iaitu tanda situ. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna ganda weh. Maknanya selain daripada Allah Taala jadi langit 7 lapis, bumi 7 lapis, so laginya Allah Taala perintah pada malaikat Jibril suruh waktu wahyu. Bila dia latih rasul-rasul di bumi ni, maka Tuhan perintah pada malaikat Jibril-nya suruh waktu wahyu mari ke demo tu. Jok daripada ada siapa pada nabi kita. Nah, jadi bumi ni dia panggil mahbatil wahyi, tempat turun wahyu so lagi. Dia panggil al-amru. Hebat-hebat belaka tu. Wak langit 7 lapis, wak bumi 7 lapis, wak kakah-kakah barang yang ada tamu ke bumi tak habis nak bila. Lepas tu so laginya Allah Ta'ala perintah pada malaikat Jibril suruh waktu turun wahyu yang terdiri daripada hukum hakam untuk nak cerita pada kita Malaysia ni. Bapa tu hebat lagu tu. Ini kata orang fikir siapa ni, kita fikir tak siapa dah. Bapa tu hebat lagu tu. Tu hebat 2-3 perkara hak pelik-pelik tu apa? Supaya kamu ketahui. Tu. Li ta'lamu. Saya bercakap daya tu. Guna madahnya alima ya'lamu. Tujuannya Tuhan kata gapo? Nak wimu tahu, nak wimu pandai, nak wimu ti. Subhanallah. Tuhan wak langit 7 lapis, nak wi kita reti. Tuhan wak bumi 7 lapis, nak wi kita pandai. Tuhan wak turun wahyu mari ke nabi, segala rasul, segala nabi, nak wi kita tu faham reti molek. Atau tak lama. Nah. Reti buku apa? Jaga molek. Palaku sekali nak semua retinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu lakah lagi amat kuasa. Nak semua reti lagu tu. Allah lupa dalam hikmah hari tu dak pakar hari ni dah. Tuhan kata aku buat 2-3 perkara sani tu nak suruh mengerti kata aku ni sebagai tukar ni amat kuasa. Yang ni kuasa sungguh-sungguh weh. Tanya muak boleh tak? Tanya. Nah, muak boleh tak? Kuasa sana ni atas tu lekok tu. Kuasa atas tiap-tiap suatu. Nak wai atas aku ni. Tujuan aku buat benda tu supaya aku nak wimu tahu, supaya aku nak wimu pandai reti kata aku ni kuasa sungguh. Kuasa sungguh. Nampak tak? Kita tanya kita tanya dunia hok jadi kereda atas dunia lah ni. Hok pergi teraju bijak waktu ni dah. Kita tanya ya suruh ya waknya suti pandai tak? Suruh wak benar-benar lah. Suruh ya waknya suti. Kita hidup apa ya? Cuma waknya suti aku nak makan. Ya boleh buat tak? Tak ada payah. Ambil benih kita ni. Tu ambil hak Tuhan dah. Nampak tak? Suruh kapal tu beh. Hambu teram wak suti. Aku nak wak lalu. Tak apa ya. Tak nanti seminggu lagi. Aku nak pergi cari bahan. Bahan ambil hak dia. Ambil hak ku juga Tuhan dah. Tak usah duduk gelebet pun ada lah. Ayat ni kerak siap dah. Tuhan kata tujuan aku buat benda ni nak wimu tahu, nak wimu pandai reti kata aku ni amat kuasa atas tiap-tiap suatu. Aku boleh buat belaka. Lepas tu bila aku nak buat pula la mani'a, tak ada siapa dia boleh galai leteh. Tu kehebatan Tuhan buat langit bumi. Tujuan besarnya nak kita terti. Reti tu tak ilmu kata.
Jawabnya iyalah. Mu ni reti molek dalam kerja. Hati panggil pandai, nak kata pandai, tak apa, nak kata reti, tak apa, nak kata mahir dalam berilmu, orang tulah ya dah. Orang tulah ya. Itu dia. So, yang kedua pula, dan bahwasanya atas sana lagi. Pasal ni li ta'lamu annallah, atas itu. Li ta'lamu annallah pula, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sonyo telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya, yakni nisbah ilmu dia pula dah. Kita pun pandai, kita pun reti, tetapi bila kita nak pergi padu, nak pergi pelaga dengan ilmu Tuhan, bertekah jauh. Sepatutnya pesen lain lalu dah. Ilmu Tuhan ia meliputi dengan sekalian perkara tu bima huwa alaihi. Kita mengaji dalam kitab Usuluddin. Diri perkara tu lagu mana, lagu tu lah Tuhan tahu. Nafsul amri bagi sesuatu lagu mana, lagu tu lah Tuhan tahu. Hak kita kadang-kadang benda doleh dini kita tak tahu dah nak tepa tahu. Atau nak wayah hak kita beza antara hak kita dengan hak Tuhan. Jadi dengan dua tujuan ni lah Allah Ta'ala kata, aku jadikan tujuh lapis langit, dan aku jadikan tujuh lapis bumi, dan aku letak rasul. Lepas tu waktu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu aku pada rasul. Tujuan apa tu? Tujuan sana. Tujuan dua perkara sana. Nak wimu tahu kata aku ni hanallah, nak wimu tahu kata aku ni pandai berlakon. Apa deh? Habiskan. Tu kata desanya telah meliputi ni bahasa kita tembercakap pi habis. Makan habis. Atau mana meliputi dengan tiap-tiap suatu meliputi, ia panggil tamyiz, bagi kata ahata, ilman, nisbah ilmunya ilmu Allah. Bisa. Itulah Allah Ta'ala kata tujuan aku buat langit bumi. Jadi berapa hak Imam Ghazali duk bilang tu? Satu, orang karang kitab. Yang kedua, orang mengajar. Yang ketiga, orang hak duk nasihat ke orang. Yang keempat, orang duk mikir. Yang kelimanya, Allah Ta'ala waktu Quran sebuah latih segala rasul jadi rasul. Yang kenanya Allah Ta'ala buat tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Yang bertujuannya dua perkara. Nombor satu, nak wimu tahu kata aku ni kuasa benar-benar. Nah, itu dia. Hak tepat Imam Ghazali nak betul mana? Nak wimu tahu. Tahu tu. Tahu tu apa tu? Tu panggil ilmu. Nah, yang keduanya, nak wimu tahu kata aku ni tahu belakang. Tahu tu lah ia panggil ilmu. Sini Tuhan ibarat dengan li ta'lamu alima ya'lamu, waqi dengan madah alima ya'lamu ilman. Tu nak ayat aku utama ilmu tu. Dan memadulah kata Imam Ghazali dan memadulah dengan ayat ini madu akan dalil atas kemuliaan ilmu. Cukup dah. Imam Ghazali kata kalau tak kena ambil dalil-dalil ayat lain pun padai dah. Dengan ayat ni tu padai dah. Nisbah apa tu? Nisbah nak wayak tentang keistimewaan dan kelebihan ilmu. Nah, lepas tu ulama tasawuf kaedah. Ulama tasawuf kaedah ia kata
tiap-tiap benda yang manakala dia terlebih di sisi Tuhan. Ingat molek kaedah ulama tasawuf. Tiap-tiap benda, bila benda tu lebih di sisi Tuhan, bila benda tu diakui benar-benar di sisi Tuhan, dia katakan sikit benar orang ambil bahagia terhadap benda tu. Tu sikit orang nak ambil bahagia terhadap benda tu sikit benar. Ada gitu-gitu lah. Jelah kata benda tu lah benda yang lebih di sisi Tuhan. Itu pedoman dia. Sikit benar orang nak ambil bahagia. Nampak dia? Istimewa pula. Baca kita tu. Kitab tu kalau turut khat nak baca tu kena berumah ya seka lagi dah. Istimewa pula. Baca kita. Istimewa pula. Yang ni lebih-lebih lagi. Itu mana istimewa. Lebih-lebih lagi pula. Hak sangat-sangat naknya. Nah, hak sangat-sangat nak suruh kita ni bergaduh dan bekerjanya. Ilmu tauhid. Hak tu hak palaku sekali. Gapo dia ilmu tauhid? Yani ilmu pengetahuan bijak pandai yang boleh tamak dalam hati kita ni kata Allah Tuhan satu. Tu panggil ilmu tauhid. Tauhid ambil pada wahada yuwahidut tauhid, mana i'tiqad ala wahdatihi ta'ala, pegang di atas keasaan dan satunya Allah Ta'ala. Hak tu lebih lagi. Makna kata maknanya di kalangan ilmu tu kira dalam gambar borang lebih dah. Nah, tak kira ilmu apa lah. Tapi kalau kita nak kira satu persatu, hak paling istimewa laginya kita belajar ilmu usuluddin, ilmu wujud kidal dah. Oh, hak tu lagi nilai dia tu tinggi pada demo-demo lain. Tu kata istimewa pula ilmu tauhid. Kita singgah situ dulu dah. Dan ayat yang kedua. Allah.